Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Okay, ini kita akan buat kelas pada minggu ni saja, hari ini saja sebab hari kami bercuti. So kalau nanti kalau saya akan buat kelas, saya akan ni lah. Okay, ya, Kishan, ada apa-apa nak cakap ke? On-kan mic. Silakan. Kishan Kumar. Ada apa-apa nak cakap ke? Kishan Kumar. Tak ada. Okey, kita ada off-kan mic. Okey, gangguan. Kishan Kumar, kalau tak ada apa-apa, off-kan mic. Kishan Kumar. Kalau dengar suara saya, tolong off-kan mic awak. Okey. Okey, hari ini kita akan masuk topik baru. Topik baru iaitu electromagnetism. Okey, electromagnetism. So, ini adalah topik yang terakhir dalam syllabus Basic Engineering Science 2. So, selepas ni kita akan berbaki lagi dalam 3-4 minggu untuk bulan 11 nanti. Hari ni saya tak nak habis. Okay. So, kalau kita dapat habis awal syllabus, kita akan cuba settlekan semua PB yang awak belum habis lah. Seperti lab awak dah buat 2, saya baru marking 1. So, saya akan marking nanti. Okay, saya dah marking. Lab 2 saya dah. Okay. Lab 2 saya dah eksperimen, saya dah marking lagi. Nah, ada yang tak hantar lagi kan? Yang siapa tak hantar. Kemudian lab 3, nanti saya akan buat perbincangan dengan Cikgu Adnan bagaimana pelaksanaan lab 3 nanti, mungkin secara tugasan sahaja. Okey, kuis kita baru buat 1. So ada lagi sebenarnya 3 kuis yang kita kena settlekan. Dan EOC ada 1. Jadi dalam masa-masa yang berbaki selepas habis katakan topik electromagnetism ni, awak bersedialah dengan segala penilaian yang belum kita selesaikan lah. Jadi ada banyak masa. So saya nak settlekan benda ni. Kishan Kumar, tolong on-kan mic awak. Tolong cakap dengan saya dengar sekali. Kishan Kumar, ada apa-apa nak cakap ke? Kishan Kumar. Kishan Kumar. Aduh. Kishan Kumar. Please, kalau tak ada apa-apa cakap, tolong off-kan mic. Kishan Kumar, tolong off-kan mic. Saya tengah. Okey. Okey, sekarang ni kita nak masuk topik baru. Okey, rujuk pada modul awak muka surat 75. Sila buka modul awak muka surat 75. Sekejaplah, apa maksudnya? Okey, 75 dekat okey. Tengok dekat skrin ataupun tengok ni. Kita masuk chapter 4 electromagnetism ataupun ke magnet, elektromagnet lah. Elektromagnet dalam bahasa Melayu. Okey, ini salah atas ni. Ini yang bab 3 punya note ni. Salah. Benda ni kita pasal magnet. Okey, tengok 4.1 bar magnet ataupun magnet bar ni lah. Magnet dalam bahasa Melayu panggil magnet jugalah, ataupun istilah orang kampung kita panggil dia besi berani. Orang dengar lah perkataan besi berani. Okey. Itu istilah kampung, tapi kita gunakan magnet. Okey, magnet. Magnet, bar magnet atau permanent magnet. Okey, bar magnet yang awak beli kat kedai stationery ataupun apa-apa yang dilabelkan dengan NS ni adalah permanent magnet, magnet kekal. Okey,
Ada kita ada istilah magnet kekal dengan magnet yang bukan magnet kekal. Bukan magnet yang kekal, magnet yang sementara. Okey. Permainan sementara ni ada yang kita boleh buat dia dengan cara bentar. Sekejap. Kat mana tadi kita? Okey, ada satu jenis magnet yang kita boleh buat dia dengan cara kita mengalirkan arus elektrik, okey, dengan dililitkan kepada besi dan benda tu besi tersebut akan boleh bertindak sebagai magnet. Okey, magnet itu magnet sementara lah. Maknanya kita boleh buat eksperimen tu kalau kan awak lilit dia dengan pengalih, lilit dengan pengalih pengebat lah. Maknanya ada macam kabel yang awak lilitkan kepada satu besi, dia akan teraruh. Bila teraruh, dia akan bertindak seperti magnet. Dia akan bertindak benda seperti magnet. Dan bila awak lalukan kepada benda-benda yang seperti besi tu sebenarnya, dia akan melekatlah pada besi tersebut. Yang tu kita boleh macam wujudkan magnet. Bila kita lepaskan arus elektrik pada besi tersebut, jadi hilang sifat kemagnetan pada besi tersebut. Okey. Jadi magnet yang ada kat pasaran ni kita beli ni, dia magnet kekal. Maknanya benda tu boleh sentiasa mempunyai sifat magnet sendiri. Okay, but magnet permanent magnet, they are two pole. Mereka mempunyai dua kutub. Poles ni ialah kutub kalau nak faham perkataan pole. Okay, dua kutub. Iaitu kutub apa? Yang pertama kutub utara ataupun North Pole. Dan satu lagi adalah South Pole, adalah kutub selatan. So yang N ni North lah. Ini adalah kutub utara. Dan selatan adalah kutub South Pole lah. Dan biasanya kalau dia tak tulis pun dia akan dilabelkan. Okay. Okay, dia akan dilabelkan dengan ni lah, north apa ataupun color. Color tu boleh rujuk lah. Okay. Okay, tengok. Okay, 1.1. Kemudian, the North Pole is normally shown as north. Maknanya kalau North Pole ni ditandakan, biasa tunjukkan dengan simbol huruf N. Manakala bagi South Pole kutub selatan ditandakan sebagai huruf S lah. Okay, normal benda ni. Magnet are made from magnetic materials. Magnet dihasilkan daripada bahan magnetik. Okay. Kalau nak kaji tu awak kena cari sendirilah. Macam mana magnet ni terhasil, kena cari sendiri benda tu. Okay. Dan cerita semua ni lah. Okay. Kemudian these are metal that can be magnetized. Okay. These are metal can be magnetized. Boleh dimagnetkan or will be attract to the magnet. Okay, jadi metal-metal ataupun logam ni boleh kita jadikan yang magnet dengan cara saya cakap tadi lah. Kalau kita buat dia, lilit dia dengan satu kabel, dia akan jadi sifat seperti pengaruh dan boleh bertindak sebagai magnet. Dan logam-logam juga boleh tertarik kepada magnet. Okay, tertarik kepada magnet. If you bring two bar magnet together, kalau kita bawa dua bar magnet batang ni secara bersama ni, dua-dua ni, there are two things that can happen, dan akan jadi dua keadaan. Bila awak ambil dua magnet, okay, dua magnet maknanya satu batang magnet tu, yang batang ni lah, bar ni, ada satu utara dan selatan, ataupun ditandakan dengan warna ataupun dilabelkan dengan NS. Kalau ambil dua ni, dia akan jadi dua keadaan. Apa dua keadaan tersebut? If you bring a North Pole and South Pole together, jika kita ambil dua bar magnet tadi, okay, yang kita tahu yang mana satu South Pole, yang mana satu North Pole, kutub utara, kutub selatan, kita letakkan secara berdekatan, they attract, okay, dia akan tertarik dan the magnet may stick together. Okay, dia stick tu tak adalah kuat sangat pun.
depend kepada kekuatan magnet tersebut. Kalau magnet tersebut, tapi kalau dengan besi, dia akan melekat lah. Dia tak kira besi tu ni. Tapi kalau magnet, sekarang cerita pasal magnet dengan magnet. Bukan magnet dengan besi. Magnet dengan besi, dua-dua bahagian pun akan melekat. Whether is the North Pole ataupun South Pole. Dia akan melekat pada besi. Tetapi kalau magnet dengan magnet ceritanya sekarang ni. Sekarang ni cerita magnet dengan magnet. Awak ambilkan satu magnet yang berkutub utara ataupun warna biru tadi. Okey, letakkan bersama bertentangan dengan dia dan awak akan dapati bahawa kedua-dua magnet tersebut akan attract, akan tertarik dan melekat satu sama lain. Okey, ini sifat magnet lah. Sama sifat manusia, lelaki dengan perempuan akan tertarik. Okey, magnet bersama. Okey, tertarik lelaki perempuan. Jadi kalau lelaki boleh tertarik, dia dah menyalahi hukum lah, fitrah manusia ni. Okey, magnet pun tahu yang mana bukan sama dengan dia akan tertarik yang sama dengan dia nanti selepas ni. Okey, ini sebagai selingan saja nak fahamkan bahawa apabila magnet itu dalam keadaan kutub yang berasingan, dia akan attract, tertarik dan melekat. Okay. Keadaan kedua. If you bring two North Pole together, okay, jika kamu ambil magnet dan letakkan kedua-dua kutub yang sama, North Pole ataupun kutub utara tu bersama-sama, ataupun dua kutub selatan secara bersama, they repel, dia akan menolak, menjauhi, melarikan diri dan sebagainya. Dan magnet push, dia akan sentiasa menolak, sentiasa sama ada satu sama lain. Okey, awak letaklah sama ada N dengan N ataupun okey, N S dengan S pun sama. Okey, letak, jadi dia akan sentiasa menolak. Dia tak boleh nak bersama. Okay. Okay. Lelaki-lelaki pun tak boleh lah hidup. Kawan boleh tapi tak ada dah nak melekat sama-sama. Tak ada macam tu. Itu yang luar fitrah yang bersama-sama tu. Sama ada keadaan satu macam ni ataupun North dengan North ataupun South dengan South pun sama. Jadi kedua-dua keadaan ni dia tak boleh ni. Dia akan sentiasa menjauhi antara satu sama lain. Okay. Dan sentiasa push each other away. Okay, itu sifat magnet. Okay. Kita tengok magnetic field diagram. Gambar rajah medan magnet. Rajah medan magnet. Kita tengok, nak cerita pasal magnet ni, kita kena visualizekan dia lah. Pertama, sekarang ni pasal magnet tak dekat awak. Kalau dekat lab boleh saya tunjukkan magnet tu kan. Ataupun nak pergi kedai RM2 pun ada yang magnet yang jual ni. Magnet bar tu ada kecil tu ada. Dia ada bagi simple eksperimen untuk magnet. Kedai RM2 ada, kedai Eco dia bagi magnet bar, magnet yang bulat, betul ada tali, ada serbuk besi sikit. Macam metal powder kan, besi tu. So awak boleh nampak corak dia macam mana. So berguna sebenarnya benda tu. Awak boleh cari lah kedai Eco. Saya pernah jumpa benda tu. Saya pernah beli benda tu. Okay. It will be difficult to draw the result from the sort of experiment seen in photograph. So we draw simple magnetic field line instead. Maknanya kita boleh tengok garisan medan magnet. Garisan line garisan medan magnet ni okay, dengan menggunakan serbuk besi. Okay. So kita nampak lah. Tapi kalau nak lukis tu tak nampak. Sebab benda tu tak nampak. Tapi kita boleh visualkan dia. Kita nampak dia dengan kita buat sedikit eksperimen kat dia. Okay. In the diagram, diagram bawah ni, note that kita perhatikan yang pertama ialah the field line have arrow on them. Maknanya kalau lukis tu tak nampak, tapi daripada eksperimen telah dilakukan dengan menggunakan saya cakap tadi dengan serbuk besi, kita nampaki bahawa garis medan akan mempunyai arrow lah. Seolah-olah macam ada arrow. Arrow tu menunjukkan arah ke mana pergerakan medan magnet tersebut. Okay. The field line come out of north. Maknanya garis medan tadi dia keluar dari arah utara
dan menuju ke arah selatan. Daripada utara menuju ke selatan. Garis medan tu. Maknanya macam ni contohlah, dari utara kepada selatan. So garis medan tu akan bergerak macam ni. Okay. The field line are more concentrated at the pole. Maknanya garis medan ni lebih kita tertumpu pada bahagian utara dan selatan. Warna tengah-tengah tak ada lah. Dia tu. Tapi sifat magnet tu ada. Kalau awak letak besi tengah pun dia boleh melekat juga. Okay. Tapi sekarang ni arah medan ataupun garis medan magnet ni lebih tertumpu kepada bahagian dua kutub ni, iaitu utara dan juga selatan. Jadi kita nampak kat utara ni arah pergerakan daya magnet tu akan keluar daripada utara dan kalau jauh tu nampak ke arah selatan. Memang dia macam seolah nak bersambung, tapi disebabkan dia satu bar, dia keadaan macam ni lah. Okay, ni nak sifat dia macam dia nak berjumpa dengan north dengan south tu sendiri dalam satu bar. Kalau boleh bengkok benda ni, nampak lah sebenarnya ni. Okay, ada setengah kita magnet dia bentuk U kan. Okay, ni utara dan selatan. So nampak dia punya, kalau kita letak sebut tu dia akan jadi macam ni lah. Okay, katakan sini U, sini selatan. Okay, nampak dia punya curve, dia punya garis urat daya, urat medan dia. Okay, urat medan dia. Medan dia. So, okay macam ni. Okay, boleh ni. Seterusnya magnetic field line, garis medan magnet. Garis medan magnet. Okay, atau magnetic line connect the north and south pole of magnet. Maknanya garis medan magnet tadi tu menghubungkan antara utara dan selatan, kutub utara dan selatan. Kan saya cakap tadi kalau macam magnet yang berbeza kutub ni dia akan sentiasa attract antara satu sama lain, north and pole. Okay, north and south pole. Okay, itu untuk dua magnet. Okay, sekarang ni kita cerita dalam satu magnet macam mana pula. Jadi kita nampak kat sini, bila kita lakukan eksperimen dengan gunakan sebut besi, nampak pergerakan, nampak macam satu laluan daripada utara dan selatan. Maknanya dalam satu magnet pun, dalam satu bar magnet pun, dia still lagi nampak dia punya line tu. Kalau dua pun, kita letak dua ni yang letak secara berdekatan macam ni pun, nampak urat dia punya garis daya tu, garis medan tu. Okay. Okay, kita pergi tengok satu-satu. Kalau awak tengok gambar ajar dalam putih, hitam putih. Tapi dalam kat depan ni, skrin ni ialah colour. So, magnetic field line are always giving a direction. So, garis medan magnet ni, dia akan bagi macam satu arah. Okay. Ditandakan sebagai dengan arrow, ditandakan sebagai dengan anak panah. They always go from north to south. Maknanya daripada utara ke selatan. Mana pergerakan garis medan tadi, urat daya magnet tadi akan bergerak daripada utara ke selatan. Ingat ini utara ke selatan, and they never cross, dan tidak akan patah balik. Just pergi keluar. Dia takkan pergi patah balik. Dia takkan pergi sini betul sini balik ke sini. Okay, dia akan sentiasa pergi macam ni saja. So dalaman dia yang akan menyebabkan daya tu lah. The simple rule is, unlike pole attract, they like pole repel. Okay, artinya kalau pole yang tak sama, pole yang menarik adalah pole yang seperti pole yang menolak lah. Maknanya kedua-duanya kalau macam utara dengan selatan sentiasa menarik. Okay, nampak dia punya pergerakan, dia punya line dia tu, garis medan tu. Tapi kalau pole yang sama, dia akan keluar terus, dia takkan bertemu. Okay, nanti saya tunjukkan dalam belajar pun nampak lah. The north pole will stick with the south pole, but two north pole will resist being forced together. Okay, kalau dua-dua magnet pun dia akan sentiasa menolak. Okay, kita tengok nanti macam mana menolak. So the distance between the field line represent the strength of the
Okay. The simple, okay. The distance between field line represent the strength of the field. The distance between field, maknanya jarak antara medan, garisan medan itu mewakili kekuatan medan tersebut. The closer the field line, the stronger the field. Maknanya kalau garis medan tu rapat, maknanya kekuatan medan itu tersebut lebih boleh tambah kuat lah, maknanya lagi besar lah. Okay, kita tengok gambar rajah kat bawah. Sekiranya macam kedua-dua magnet tersebut bertemu antara bukan awak terlalu rapat macam awak tarik dan pegang dia, jangan bagi dia rapat, kita akan nampak satu garis medan macam ni, garis medan magnet. Maknanya pergerakan daripada North Pole kepada South Pole. Okey. Tetapi kalau ada dua magnet, bar magnet yang diletakkan cara macam ni, okey, yang mempunyai medan yang tak sama, kita nampak dia punya ni, dia tak menuju direct sini. So dia akan keluar macam ni. Dia akan macam menolak. Benda ni yang daya magnetnya menolak menyebabkan magnet ini tidak boleh didekatkan. Tak boleh didekatkan. Okey. Dan sama juga ketika untuk soft pole, bila kita dua rapat pun tak boleh sebab dia arah benda sentiasa menolak dia supaya dia tidak boleh bersama, dia rapat. Okey. Dan apabila kita buat eksperimen dalam bentuk serbuk besi dengan magnet, kita nampak macam ni. Okey, yang ni arah untuk keluar. Okey, dan ini arah untuk masuk ke dalam. Okey. So nampak kat sini urat ni lah dia punya ni. Jadi kat sini kekuatan ni kat tengah sekurang lah, dia melekat je, tapi dia banyak tertumpu pada bahagian kedua-dua kutub ni. Jadi kat sini kurang dia punya macam apa ni, besi tadi, sebut besi dia melekat kat sini. Okey. Okey. Okey, untuk direction of magnetic field ni saya nak sambung untuk next class lah. Okey, saya tak nak terlampau ni sangat. Jadi saya rasa untuk topik insya-Allah boleh habis dalam masa next week, insya-Allah habislah kot benda ni. Okey, 2 minggu lagi, 3 minggu insya-Allah habis. Okey, setakat ini ada apa nak tanya tak? Nak bertanya tak tentang magnet? Silakan kalau ada nak bertanya. Tak ada ke? Okey. Tak ada. Saya cakap macam seorang-seorang ni. Ada ke tak ada? Dengar ke tak dengar yang mesti cakap siapa ni? Tak ada kan? Okey. Tak ada. Okey. Okey. Untuk sedia maklum yang kita ada tinggal lagi berapa minggu saja untuk habis. Untuk saya ni sekarang ni minggu yang ke-11. So minggu ke-14. So tinggal lagi dalam bulan 11 ni lah. Bulan 11 saja ni tinggal lagi. InsyaAllah minggu depan saya tak pasti saya boleh buat kelas ke tidak, tapi saya akan, kalau tak ada kelas pun saya akan buat rakaman dan awak kena tengok dalam Vikas lah saya punya. Dan bersedia, kita ada lagi 3 kuis yang belum buat, 1 lab yang belum buat, ada 2 test yang belum buat. So kena settlekan. Kalau saya dapat habis dalam masa 2 minggu, so 2 minggu lagi tak akhir tu, kita pulun siapkan semua PB lah. Saya kena perjumpaan lagi PB. Okay, awak kena siapkan benda tu semua. Okay, boleh Okay, untuk ni saya akan bagi nanti awak tolong refer WhatsApp. Saya tengah fikir mekanisme untuk buat eksperimen yang ketiga tu, iaitu eksperimen lab tu. Kemungkinan saya akan gantikan dengan assignment. Okay, dan itu benda tu buat secara berkumpulan. Boleh tak? Semua? Boleh. Okey, boleh. Boleh, Encik. Okey, boleh. Okey, terima kasih banyak. Saya, kalau tak ada apa, saya nak stop kat sini dulu. Saya nak stop sampai 4.1.3. So, untuk hari Jumaat, hari Khamis ni memang tak ada kelas.
Kemudian saya akan buat rakaman je lah untuk belajar study sendiri. Okey, itu saja untuk pada hari ini. Okey, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Bye-bye. Waalaikumsalam. Terima kasih, Sir. Salam, Cik. Terima kasih, Cik. Okey, baik.